طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. سقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين بسم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik daripada Allah kita diberi kesempatan untuk bersama-sama lagi pada pagi ini meneruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa Liqadhi Iyad Al-Maliki yang mana kita sampai pada muka surat yang ke-280 nuskhah dan cetakan Dubai pada faslun fi tafdilihi fil jannah bil wasilah. Fasal pada menyebut kelebihan yang diberi kepada Nabi di syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi tafdilihi fil jannati bil wasilati wad darajati rafi'ati wal kautsari wal fadilati. Fasal pada menyatakan kelebihan Nabi pada dalam syurga dengan diberi wasilah dan juga darajah ar-rafi'ah, darjat yang tinggi, wal kautsari dan diberi telaga kautsar, wal fadilati dan kemuliaan. Wa bihi ilaihi qala haddatsana al-qadi Abu Abdullah Muhammad bin Isa at-Tamimi al-faqih Abu al-Walid Hisham bin Ahmad biqira'ati alayhi qala haddatsana Abu Ali al-Ghassani haddatsana an-Namari حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر التمار حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول bahawa Abdullah bin Amr bin As mendengar Rasulullah berkata, "Idza sami'tumul muadzina, apabila kamu dengar muazzin Bilal melaungkan azan, faqulu mithla ma yaqul, maka sebutlah sebagaimana muazzin sebut." Ini adab daripada adab azan, bahawa kita mengulang dan juga menyebut sebagaimana azan itu dikumandangkan. Dengan ada perbezaannya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah itu kita baca la haula wala quwwata illa billah. Adapun yang lain itu kita baca seperti mana yang muazzin baca. Cuma lagi subuhnya as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa barirta. Itu perbezaan sikitlah pada masalah itu. Okey, kemudian setelah kita ulang dan sebut sebagaimana muazzin sebut itu, thumma sallu alayya, kemudian selawatlah kamu ke atasku. Ini juga daripada adab dan juga mungkin sebahagian kita tidak buatlah. Alhamdulillah lah ada kesedaran, ada daripada radio dan juga TV. TV saya dah pastilah jarang tengok dalam TV ni. Radio kadang-kadang ada setengahnya telah buat. Dan yang dahulunya setelah dikumandangkan azan, rakaman azan yang dikumandangkan dalam radio ataupun TV itu, maka dibaca terus doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah tu kan. Jadi kita tertinggal satu fadilat yang besar di situ, iaitu sebelum doa itu dibaca selepas daripada azan ataupun ikutlah, tapi tertinggalnya apa? Tertinggalnya selawat. Jadi setelah kita menyebut seperti mana bacaan muazzin, akhir sekali Allahu Akbar, la ilaha illallah kan. Ketika itu kita mulakan dulu, kita bacakan selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ke.
ataupun yang paling afdal salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Kemudian kita bacakan doa selepas azan tu. Jadi sebab apa? Sebab nas dalam lafaz hadisnya Nabi kata, kemudian mereka selawat ke atasku. Summa sallu, kena kemudian hendaklah kamu selawat ke atasku. Jadi ada satu amalan yang berkaitan dengan azan yang kemungkinanlah sebahagian daripada kita tidak buat. Terus baca pada doa azan itu. Dan doa azan ni sangat fadilatnya tinggi. Dijamin syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Jadi kalau seboleh-bolehnya janganlah kita tinggal doa selepas azan ini. Dan kita juga selawat kepada Nabi dahulu sebelum daripada kita berdoa itu. Fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Sesiapa yang selawat ke atasku sekali, Allah Taala selawat balas balik 10 kali. Thumma salullaha liyal wasilah, kemudian mohonlah kepada Allah supaya diberi kepadaku wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, kerana wasilah itu ialah satu kedudukan dalam syurga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak akan diberikan kecuali kepada seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Wa arjuna an akuna ana huwa, dan aku berharap bahawa akulah hamba tersebut. Faman sa'alallaha liyal wasilata halat alaihi syafa'atu. Siapa yang memohon kepada Allah bagiku mendapat wasilah tersebut, maka pasti dia akan mendapat syafaat. Ini jaminan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada kita. Maka kita patut rebutlah. Sebab apa? Sebab benda ni amalan yang sangat mudah je. Amalan yang sangat mudah. Wa fi hadithin akhar an Abi Hurairah, al-wasilatu a'la darajatin fil jannah. Wasilah itu setinggi-tinggi kedudukan dalam syurga. Wa an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana asiru fil jannati idh arada li nahrun hafatahu kibabul lu'lu'i. Ketika mana aku berjalan dalam syurga, apabila ketika itu aradali nahrun, mendatangi bagiku satu sungai, yang mana sungai itu hafata tu, dua tepi itu qibabul lu'lu'i, terdapat apa? Kubah-kubah. Terdapat kubah-kubah daripada lu'lu', daripada mutiara. Qultu li Jibril, aku berkata kepada Sayyidina Jibril, ma hadha, apa sungai ini yang begitu indah ini? Qala hadzal kautsar, ini dia kautsar, alladhi a'takahu Allahu, yang Allah Taala beri kepada engkau. Inilah kautsar. Qala thumma daraba bi yadi ila tinihi, kemudian Jibril daraba Jibrilu bi yadihi ila tinihi. Jibril memukul dengan tangannya kepada tanah. Jibril ambil pada tanah yang ada di sungai itu, fastakhraja miskan, lalu dikeluarkan, dan tanah itu baunya misk. Tanah itu daripada kasturi, wangi bauannya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa Abdullah ibn Umar mithluhu, daripada Aisyah dan Abdullah ibn Umar seumpama hadis itu. Qala wa majrahu ala durri wal yakut. Majrahu, laluannya ialah daripada dur. Dur ini makna mutiara yang besar. Wal yakut. Yakut ni permata-permata. Wa ma'u ahla minal asal, airnya lebih manis daripada madu. Wa abyadu minas salji, lebih putih daripada salji. Wa fi riwayatin anhu fa idza huwa yajri. Dan ketika itu air itu berlalu, yajri makna air mengalir. Walam yashukka syaqqa, dan dia tidak condong ke arah salah satu tepi, mengalir dengan lurus. Alaihi haudun taridu alaihi umati, di atasnya ada telaga yang akan datang kepadanya umatku. Wa dzakaral hadits al-haud, kemudian disebut hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwu an Ibn Abbas, dan seumpama hadis itu diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Wa an Ibn Abbasin aidan, daripada Ibnu Abbas juga, qala al-kautsaru, apa maksud al-kautsar? Inna a'tainaka al-kautsar. Al-kautsar dengan makna, Ibnu Abbas mentafsirkan dengan makna al-khairul ladzi a'tahu Allahu iyyah, kebaikan, kebajikan yang Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'id bin Jubair, wan nahrul ladzi fil jannati minal khairil ladzi a'tahu Allah, dan telaga air sungai yang ada dalam syurga itu juga termasuk daripada kebaikan-kebaikan
al-khair yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Wa an Hudzaifah fima dzakarahu alaihi salam an rabbih, daripada riwayat Huzaifah tentang perkara yang Allah Ta'ala yang disebut berkaitan dengan Tuhan ini. Nabi cerita bahawa Allah Ta'ala beri apa ni? Wa a'tani al-kautsar. Allah Ta'ala memberi kepadaku telaga Kautsar. Apa itu Kautsar? Wa huwa nahrun minal jannah, iaitu satu sungai di syurga. Yasilu fi haudi, yang mengalir ke dalam telagaku. Wa an ibni Abbasin fi qawlihi ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti pasti Allah Ta'ala akan memberi kepada engkau dan engkau akan redha. Qala alfu qasrin, apakah yang Tuhan beri itu? Alfu qasrin min lu'lu'in, 1000 istana daripada mutiara. Turabuhunnal misku, yang mana tanahnya itu daripada kasturi. Wa fihi ma yuslihuhunna, di dalamnya itu ada perkara yang mengelokkan, yang mencantikkannya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain disebut wa fihi ma yanbaghi lahu minal azwaj wal khadam. Disebut bahawa dalam istana itu ada perkara yang sepatutnya, yang layak daripada isteri-isteri, teman-teman dan juga khadam-khadam. Faslun fi ma'nal ahadithil waridati binahyihi an tafdilihi 'alal anbiya. Ini fasal pada menyatakan apa makna hadis-hadis yang datang tentang larangan Rasulullah melarang daripada melebihkan baginda di atas nabi lain. Ini juga penting untuk kita tahu supaya kita dapat taufikkan, kita dapat harmonikan antara dua perkara, iaitu Rasulullah sebagai afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk, dan juga ada di sana larangan Nabi melebihkan baginda di atas Nabi lain. Larang, seakan-akan Nabi larang kita melebihkan Rasulullah pada Nabi lain. Dalam hadis yang lain pula, baginda menyatakan baginda sebaik-baik makhluk dan seumpamanya. Jadi macam manakah begitu pemahaman? Inilah kita perlu kepada ulama yang ahli untuk mentafsirkan dan memberi kepada kita satu kefahaman yang benar. Fa in qulta, jika kamu kata idza taqarrara min dalilil Quran, apabila telah tetap, telah nyata daripada dalil Al-Quran, wa sahihil athar, dan hadis-hadis yang sahih, wa ijma'il ummati, dan kesepakatan umat ini, kaunuhu akramal bashar, keadaan Nabi ini sebaik-baik manusia, wa afdalal anbiya, semulia-mulia Nabi. Bila begitu, fama ma'nal ahadithil waridati binahyihi, maka apakah makna hadis-hadis yang datang menyatakan larangan melebihkan Nabi, ani tafdil, larangan daripada melebihkan itu. Contoh, kaqaulihi fima hadatsana al-Asadi. Contoh pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Asadi, qala hadatsana Samarqandi, hadatsana Al-Farisi, hadatsana Al-Juludi, hadatsana Ibn Sufyan, hadatsana Muslim, qala hadatsana Ibn Musanna, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah an Qatadah, sami'tu Abul Aliyah yaqul, aku dengar Abu Aliyah berkata, hadatsani ibnu ammi nabiyyikum, telah menceritakan kepada aku ibnu ammi nabiyyikum, yakni Ibn Abbas, sepupu Nabi kamu, iaitu Ibnu Abbas. Anin Nabi SAW, dia cerita daripada Nabi. Nabi kata apa? Qala ma yanbaghi li 'abdin an yaqul, tidak patut bagi seorang hamba itu berkata ana khairun min Yunus bin Matta. Tidak patut orang itu berkata aku lebih baik daripada Yunus, daripada min Yunus bin Matta. Yunus anak kepada Matta. Yunus anak Matta. Nabi, siapa ni? Nabi Yunus lah. Mana tak patut seorang tu kata dia tu lebih pada Nabi Yunus. Maknanya Nabi larang perbuatan melebihkan Nabi-Nabi ni daripada salah seorang antara yang lain. Wa fi ghairi hadha tariq, dalam selain daripada riwayat ini, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yakni Allah, berkata bahawa apa? Allah Ta'ala berkata tu, ma yanbaghi li 'abdin, yang berkata itulah Allah. Allah Ta'ala mewahyukan bahawa tidak patut bagi orang hamba itu melebihkan di atas Nabi Yunus. Al-Hadithah. Wa fi hadithi Abi Hurairah fil Yahudi alladhi qala, dan pada hadis Abu Hurairah menceritakan seorang lelaki Yahudi yang berkata, walladhi istafa Muhammad walladhi istafa Musa 'alal bashar. Seorang Yahudi itu dia kata walladhi istafa Musa 'alal bashar, demi
Tuhan yang memilih Nabi Musa ini menjadi penghulu di atas manusia. Istafa Musa alal bashar. Maknanya pilih Nabi Musa ni di kalangan ramai nabi-nabi di kalangan manusia ni dipilih Nabi Musa. Falatamahu rajulun minal ansar. Lalu seorang lelaki daripada Ansar menamparnya. Latama ni tampar dia. Sebab apa? Dia seakan nak menghina Rasulullah dengan disebut Nabi Musa ni mengalahi orang lain lah. Maka lelaki Ansar ni tak boleh lah dengan begitu. Dia pun tak apa Yahudi ni. Wa qala taqulu dhalika wa Rasulullah baina adhhurina. Kamu berkata demikian walhal Rasulullah masih hidup dalam kalangan kita. Boleh kamu kata gitu? Bila begitu fabalagha dhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah cerita ini kepada Rasulullah bahawa lelaki ni tampar Yahudi sebab perkataan tu. Maka Rasulullah kata apa? La tufaddilu bainal anbiya. Jangan kamu lebih-lebihkan atau lebihkan di antara para nabi. Jangan kata nabi ni lebih atas ni, nabi lepas ni. Maknanya perbuatan itu nabi tidak ada bentuk larangan daripada nabi lah. Yang kita nak faham ni apa maksud ni. Wa fi riwayatin la tukhayyiruni ala Musa. Jangan kamu pilih dan lebihkan aku daripada Nabi Musa. Zakaral hadis. Wa fihi dan ada hadis lain disebut juga. Wala aqulu inna ahadan afdalu min Yunus ibn Matta. Dan tidak aku katakan ada seseorang lebih mulia daripada Yunus ibn Matta. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu man qala ana khairu min Yunus ibn Matta faqad kadzab. Barang siapa yang berkatakan aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta, sungguh dia telah dusta. Wa an Ibni Mas'ud la yaqulanna ahadukum ana khairu min Yunus ibn Matta. Jangan kata salah seorang kamu bahawa aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Wa fi hadithil akhar faja'ahu rajulun. Datang seorang lelaki pada Rasulullah. Faqala lahu, lelaki itu kata kepada Nabi, ya khairal bariyah, wahai sebaik-baik manusia. Nabi kata apa? Faqala dzaka Ibrahim. Itu dia Ibrahim. Khairul bariyah itu Ibrahim. Maka ini contoh-contoh hadis yang bentuk larangan. Ya Nabi SAW larang melebihkan baginda di atas Nabi lain. Maka apakah pemahamannya? Fa'lam, ketahui oleh kamu, anna lil ulama'i fi hadhil ahadithi ta'wilatin. Ta'wilatin jadi isi anna muakhar. Ketahui kamu bahawa para ulama dalam hadis-hadis ini mempunyai banyak takwil. Mereka ada huraian takwilan dia, penafsiran dia. Apa dia? Ahaduha anna nahyahu 'anit tafdil kana qabla an ya'lama annahu sayyidu waladi Adam. Bahawa larangan Nabi daripada melebihkan itu sebelum Rasulullah tahu bahawa baginda itu penghulu sekalian anak Adam. Jadi sebahagian ulama dia kata riwayat yang menyatakan Nabi larang tu sebelum Nabi ni diberitahu oleh Allah bahawa dia itu penghulu anak Adam sekaliannya. Dia itu sebaik makhluk. Fanaha 'ani tafdil, maka Rasulullah larang daripada melebihkan. Idh yahtaju ila tauqif, kerana perkara ini berhajat kepada tauqif, kepada wahyu yang menentukan itu. Wa anna man faddala bila ilmin faqad kadzaba. Sesiapa yang melebihkan tanpa berdasarkan ilmu, dia sebenarnya dusta. Maka Rasulullah tak benarlah kata. Sehinggalah Allah Ta'ala sendiri beritahu. Wa kadza qawluhu la aqulu inna ahadan afdalu minni. Tidak aku kata bahawa seseorang itu lebih baik, afdalu minhu, lebih baik daripadanya. La yaqtadi tafdilahu huwa. Ini juga Nabi kata tidak aku kata ada seseorang lebih baik daripada Yunus ibnu Matta tu. Itu tidak memberi faham melebihkannya huwa. Melebihkan Yunus ibnu Matta. Wa innama huwa fi zahir kafun 'anit tafdil. Tapi zahirnya itu larangan daripada melebihkan. Bukan nak kata ada nabi lain lebih. Al-wajhu tsani, wajah yang kedua ataupun takwil yang kedua, annahu qalahu ala tariqi tawadhu'i. Nabi SAW sebut perkataan tadi atas jalan tawadhu'. Jangan kamu lebihkan aku daripada Yunus ibn Matta, daripada Nabi Musa. Itu atas jalan tawadhu'. Wa nafi takabburi wal ujbi, dan menafikan takabur, membesar diri, dan menafikan ujub, ta'jub. Wa hadha la yaslam min al-i'tira'. Tapi takwilan ini, huraian ini tidak sunyi, ada i'tira', ada bangkangan dan ada kritikan. Nampak tak? Jadi maknanya tak berapa kuat lah
takwilan yang kedua ini. Al-wajhul thalith, wajah yang ketiga, alla yufaddila bainahum tafdilan yuaddi ila tanakkusi ba'dihim. Nabi kata, Nabi larang melebihkan itu supaya tidak alla yufaddila ataupun alla yufaddala lah, alla yufaddala bainahum, supaya jangan dilebihkan, alla yufaddala bainahum, jangan dilebihkan di antara nabi ini, tafdilan yuaddi ila tanakkusi ba'dihim, lebih yang membawa kepada merendahkan yang lain. Itu yang Nabi larang. Jadi jangan kamu lebihkan, lebih yang membawa kepada merendahkan dan menghinakan yang pihak satu lagi. Itu tak boleh. Kerana para Nabi ni, dia semua itu mulia belaka. Semua pilihan Allah Ta'ala. Awil ghaddi minhu, dan merendahkan, menjatuhkan mereka. La siyama fi jihati Yunusa alaihi salam. Lebih-lebih lagi pada pihak Nabi Yunus. Pihak Nabi Yunus. Kenapa? Idh akhbarallahu anhu bima akhbara li'alla yaqa'a fi nafsi man la ya'lamu minhu bidzalika ghadadatun wa inhitatun. Kerana Allah Ta'ala ceritakan dengan apa yang Tuhan ceritakan dalam Al-Quran, li'alla yaqa'a fi nafsi, supaya tidak berlaku dalam diri man la ya'lamu minhu, orang yang tidak tahu itu, tidak berlaku dalam diri itu ghadadatun. Ghadadatun ini fa'il kepada yaqa'. Fa'il kepada yaqa'. Tak berlaku ghadadah, merendahkan, inhitat, menjatuhkan, min rutbatir rafi'ah, min rutbatihir rafi'ah, daripada kedudukan Nabi Yunus yang tinggi. Idh qala Allah Ta'ala anhu, kerana Allah Ta'ala sebut apa? Kisah Nabi Yunus ni seakan Tuhan cerita tu, maknanya kalau orang yang tidak tahu akidah yang tidak dipasakkan akidah yang betul, mungkin dia boleh faham bahawa ada unsur merendahkan Nabi Yunus. Padahal tidak sebegitu. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis tersebut menyatakan, jangan kamu menyatakan aku lebih baik daripada Nabi Yunus dari segi kerasulan, dari segi itu. Kerana Nabi Yunus ini Allah Ta'ala uji dia dengan beberapa ujian, kamu kata Nabi Yunus rendah. Tidak. Dia pada darjat kenabian yang tinggi. Allah Ta'ala kata apa? Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia itu naik ke dalam kapal yang sarak penuh. Idh dhahaba mughadiban, ketika mana dia keluar dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdir alaih, dengan sangkaan bahawa kami tidak mampu mengenakannya, kami tidak mampu untuk menguji dia, atau tak mampu untuk menguasainya. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa Nabi Yunus ini dia lari daripada kaumnya kerana kaum dia tidak mendengar dakwahnya. Tidak mendengar dakwahnya, maka dia pun pergi naik kapal lah. Jadi perbuatan Nabi Yunus itu dari segi apa yang dibuat tu sebelum daripada minta keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak dakwah kepada orang lain lah. Kaum dia tak mendengar, dia nak dakwah kepada kaum lain. Tapi perbuatannya meninggalkan kaumnya itu tanpa daripada izin dan juga tanpa daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang Allah Taala uji dia. Allah Taala uji dia supaya dia kembali balik kepada kaumnya. Okay. Maka bila ayat yang berceritakan tentang Nabi Yunus ini, farubbama yukhayyalu liman la ilma indahu hadithatuhu, boleh jadi terbayang bagi orang yang tidak ada ilmu di sisinya itu, hadithatuhu, bahawa rendah darjat Nabi Yunus ini. Turun dan juga rendah darjat Nabi Yunus. Takut orang faham gitu, orang yang tidak ada ilmu tentang akidah yang tentang kenabian ini. Bidzalika, dengan sebab apa yang Allah Ta'ala ceritakan itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan bahawa tidak, Nabi Yunus ini dia tidak, bukan apa yang Tuhan ceritakan untuk merendahkan dan juga menjatuhkan martabat dia, tapi dia tetap pada darjat kenabian dan kerasulan yang tinggi. Al-wajhur rabi', wajah yang keempat, takwilan yang keempat, man'ut tafdili fi haqqin nubuwati wa risalah, iaitu larangan melebihkan pada hak kenabian dan kerasulan. Fa innal anbiya fiha ala haddin wahid. Makna apa ni? Maknanya larangan melebihkan pada kedudukan nabi
dan kedudukan Rasul. Nabi dan Rasul ni sama dari segi kenabian. Nabi dan Rasul ni sama dari segi kerasulan. Ala haddin wahidin, atas had yang sama. Atas satu yang kedudukan yang sama. Idh hiya syai'un wahidun. Kerana dia itu satu perkara. La yatafadalu. Tidak ada yang melebihi antara satu dengan yang lain. Wa innama tafadulu wa innama tafadulu fi ziyadatil ahwali wal khusus. Hanya saja yang lebih itu pada bertambahnya ahwal dan juga khususiyah yang ada pada diri seseorang itu. Ahwal yang ada pada diri seseorang itu yang lebih. Adapun pada kerasulan dan kenabian itu sama. Wal karamati, dan karamah kemuliaan, warutabi kedudukan, wal altafi dan juga pemberian daripada Allah. Wa amman nubuwatu fi nafsiha, adapun kenabian itu sendiri, fala tatafadalu, tidak ada berlebih, tidak ada yang lebih daripada satu di atas yang lain. Wa innamat tafadalu tafadulu wa innamat tafadulu bi umurin ukhara, adapun berlebihan itu dengan sebab perkara-perkara lain. Zaidatin alaiha, yang lebih daripada kenabian itu. Walidzalika minhum rusulun, dari kerana itu ada di kalangan mereka itu yang jadi rasul. Wa minhum ulul azmi minar rusul, di kalangan mereka itu ada ulul azmi daripada rasul-rasul tadi. Wa minhum man rufi'a makanan aliyah, di antara mereka pula ada yang Tuhan angkat kedudukan yang tinggi. Wa minhum man utiyal hukma asabiyya, di antara mereka ada yang Tuhan beri hukum kebijaksanaan dan hukum itu ketika masih kecil. Wa atainal hukma sabiyya. Wa utiya ba'dhum az-zubura, diberi kepada sebahagian mereka kitab. Wa ba'dhum al-bayyinat, diberi kepada sebahagian mereka keterangan. Wa minhum man kalama Allah, ada di kalangan para nabi ni Allah Taala berbicara langsung. Wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din darajat, Tuhan angkat sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain darajat. Qala Allah Taala wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din, dan sungguhnya kami telah melebihkan sebahagian daripada para nabi di atas sebahagian yang lain. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami beri kepada Nabi Daud itu zabur. Wa qala tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd, itu dia rasul-rasul yang kami melebihkan sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Al-ayat. Qala ba'du ahli ilmi, berkata sebahagian daripada ulama, wa tafdilu al-muradu lahum huna fid dunya, kelebihan yang dimaksudkan di sini bagi para nabi ini ialah di dunia. Wa dzalika bi thalathati ahwalin, itu berlaku dengan 3 ahwal keadaan. Antakuna ayatuhu wa mu'jizatuhu abhar, bahawa ayat, keterangan dan mukjizat itu lebih nyata, lebih jelas. Maka itu bentuk kelebihan yang diberi pada nabi lah. Ada nabi yang ayat mukjizatnya lebih jelas daripada nabi lain. Wa ashhad, dan lebih masyhur. Au takuna ummatuhu azka wa akthar, ataupun umat nabi itu lebih mulia, lebih disucikan dan lebih banyak. Au yakuna fi dhatihi afdala wa adhar, ataupun pada zat dia itu lebih mulia dan lebih suci. Wa fadluhu fi dhatihi raji'un ila ma khassahu Allah, dan kemuliaan dan kelebihan pada zat seseorang nabi itu kembali kepada apa yang Tuhan khususkan bihi, yang Tuhan khususkan min karamatihi, daripada kemuliaannya. Wa ikhtisasihi min kalamin, dan Allah Taala beri khususiah dengan dapat mendengar kalam Allah. Au khullatin, ataupun dengan dapat darjat khullah, kekasih. Au ru'yatin, ataupun dapat melihat Allah. Au masya Allahu min altafi, dan apa yang Tuhan inginkan daripada kurniaan-kurniaannya. Wa tuhafi wilayatahi, dan hadiah-hadiah kewaliannya. Wa ikhtisasihi, dan juga perkhususan daripada pihak Allah. Wa qad ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna linubuwati athqala, sesungguhnya bagi kenabian itu ada keberatan, ada kesukaran, ada kesusahan, ada beratnya. Wa inna yunusa tatafassakha minha tafassukhal rubai, dan sesungguhnya Nabi Yunus itu tatafassakha minha, Nabi Yunus itu dia keluar keluar daripada kesukaran itu sebagaimana keluarnya anak tafassukhar ar-rubai, tafassukhar rubai, sebagaimana keluarnya anak unta daripada perut ibu.
Ar-Rubai, anak unta yang keluar pada musim Rabi', musim bunga, keluar pada perut ibunya macam mana? Jika makna lega lah. Jadi Nabi Yunus ni seakan nak lari daripada beratnya tugas itu. Makna tugas tanggungjawab kenabian ini satu afqal, mempunyai berat. Maka Nabi Yunus ini dia lari sebentar, tujuan apa? Tujuan seumpama itulah. Diibaratkan seakan keluarnya anak unta daripada perut ibunya. Maka fahafizah Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjaga maudhi'al fitnah, tempat-tempat berlaku fitnah itu, min awhami man yasbiqu ilaihi bisababiha, daripada sangkaan orang yang mungkin faham dengan sebab apa yang berlaku dengan Nabi Yunus ini, faham jarahun fi nubuwatihi, ada kecacatan, ada kekurangan pada kenabian Nabi Yunus, au qadhun fi istifaihi, ataupun ada kekurangan pada pemilihan Allah kepada Nabi Yunus, wa hattun fi rutbatihi, dan kerendahan pada martabatnya, wa wahnun fi asmatihi, dan kehinaan pada penjagaan Allah Ta'ala, wa syafaqata minhu, dan kerana itu berlaku syafaqah. Nabi SAW ini menjaga daripada salah faham ini, syafaqatan minhu ala ummatihi, supaya menunjukkan Nabi ini sangat kasihan belas kepada umatnya. Apa maksud? Saya urang baliklah sebab panjang sikit. Apa yang Nabi SAW bila sebut la tufaddiluni ala Yunus bin Matta tu, kenapa Nabi Yunus dalam hadis sebegini disebut sebagai bandingan itu? Kerana apa yang mungkin faham daripada apa yang berlaku daripada Nabi Yunus ini, Nabi Yunus kena dengan cabaran atau ujian yang Tuhan beri itu, faham seakan kedudukannya rendah. Maka Nabi SAW meletakkan ataupun menjadikan Nabi Yunus dalam hadis ini supaya dapat menghilangkan sangkaan yang boleh terjadi dengan sebab apa yang berlaku kepada Nabi Yunus tu. Orang menyangka Nabi Yunus turun daripada martabatnya, jadi rendah kedudukannya, apa lagi, jadi dalam hina ataupun kurang penjagaan daripada Allah. Maka Rasulullah nak menghilangkan ini, menghilangkan salah faham ini, kerana Rasulullah rahmatnya supaya umat dia ini tidak tersalah dalam masalah akidah ini. Nampak tak? Wa qad yatawajjahu ala hadzal tartib wajhun khamis. Katanya boleh diwajahkan, dipalingkan di atas susunan ini wajah yang kelima, takwilan yang kelima. Apa dia? Wa huwa an yakuna ana, kalimah ana itu, ana la taqul ana khairun min Yunusa, kan? Ana itu raji'un ila qail nafsihi. Ana itu kembali kepada orang yang berkata tu, orang cakap tu. Ai la yadhunnu ahadun wa in balagha min adh-dhaka'i wal ismati wat tahara. Jangan menyangka seseorang itu walaupun dia sampai pada tahap yang tinggi daripada kecerdikan, ismah, penjagaan, taharah, kesucian, ma balagha, tahap yang begitu tinggi, annahu khairun min Yunus. Jangan disangka dia itu lebih baik daripada Yunus. Jadi ana tu kembali pada orang bercakap. Siapa bercakap? Rawi bercakap, sahabat bercakap, memang. Jadi tentulah dia tak sama dengan Nabi Yunus. Li ajli ma hakallahu anhu, kerana sebab apa yang Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Yunus. Jangan sangka begitu. Fa inna darajatan nubuwati afdalu a'la, kerana darjat kenabian itu lebih mulia dan lebih tinggi. Wa inna tilkal aqdara lam tahuttahu, dan ketentuan itu tidak akan merendahkan darjat Nabi Yunus. Anha, daripada kedudukan yang tinggi itu, habbata khardalin wala adna, walaupun sebiji sawi ataupun lebih kecil lagi. Nampak? Jadi itu tidak merendahkan kedudukan para nabi. Wa sanazidu fil qismi tsalithi, kami akan tambah pada bahagian ketiga, min hadza bayanan, daripada ini keterangan-keterangan lain, insya-Allah taala. Faqad bana lakal gharadu, maka telah nyata jelas kepada kamu tujuan. Wa saqata bima hararnahu syubhatul mu'tarid, dan gugurlah dengan apa yang telah kami huraikan itu, gugur syubhatu, fa'il bagi saqata, syubhah, kesamaran orang yang mengiktirad, orang yang membangkang. Wabillahi taufiqu wa huwal musta'an, dengan Allah Ta'ala lah taufik dan dialah al-mustabat, kita minta pertolongan. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecualinya. Faslun fi asma'ihi alaihi salam wa ma tadammanathu min tafdilihi, fasal pada menyatakan nama-nama Nabi
dan apa yang terkandung nama itu daripada kemuliaan dan kelebihan Nabi. Soalan, adakah kita boleh tafdhil tanpa menghina? Ya, betul lah. Jadi apa yang nak ceritakan di sini, bahawa kesimpulannya lah pada masalah ini, melebihkan Nabi itu tidak salah. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Melebihkan Nabi, memuji Nabi dengan menyatakan Nabi SAW lebih daripada para Nabi, lebih pada makhluk lain, itu tidak salah. Nampak tak? Itu tidak salah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tuhan sendiri mengatakan ada Nabi yang Allah Ta'ala lebihkan sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Maka hadis yang berkaitan larangan itu didatangkan dan diberi kefahaman yang betul. Yakni dengan makna bukan dilarang tafdil itu. Tafdil yang dilarang pun, kalaulah kita nak tanggung tafdil itu dilarang, larang tafdil yang membawa kepada merendahkan sebahagian yang lain, menghina sebahagian yang lain daripada darjat kenabian, sebagaimana disebut 4 atau 5 wajah tadilah. Jadi memuliakan atau melebihkan Nabi dengan cara yang betul itu tidak masalah. Bahkan itulah yang sebenarnya. Okey. Ini sekarang ni masuk pada nak menceritakan tentang nama-nama Nabi dan apa yang terkandung dalam nama-nama Nabi ini daripada kemuliaan. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Imran Musa bin Abi Talid al-Faqih qala hadatsana Abu Umar al-Hafiz hadatsana Sa'id bin Nasr hadatsana Qasim bin Asbagh hadatsana Muhammad bin Waddah hadatsana Yahya hadatsana Malik عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لي خمسة أسماء bagi aku ada 3 nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-Mahi wa ana alladhi yamhullahu bil kufra. Akulah Al-Mahi, iaitu yang Allah Ta'ala hapuskan dengan sebab aku ini kekufuran. Wa ana al-hashirul ladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Akulah Al-Hashir, yang Allah Ta'ala bangkitkan, himpunkan manusia di atas tapak kakiku, makna di belakangku. Aku dulu Tuhan bangkit, manusia mengiringi dan mengikutku. Wa ana al-aqibu, dan akulah yang menutup. Aqib ni makna yang menutup bagi sekalian Nabi. Wa qad samahu Allah Ta'ala fi kitabihi Muhammadan wa Ahmada. Dalam Al-Quran Tuhan sebut Rasulullah dengan 2 nama, ada Muhammad, ada Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Famin khasaisihi ta'ala lahu, daripada khususiah yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi, an dhammana asma'ahu thana'ahu, bahawa Allah Ta'ala mengandungkan pada nama Nabi itu pujian kepada Nabi. Wa tawa thana'a dzikrihi 'azima syukrihi, dan Allah Ta'ala meletakkan, tawa ni makna melipat, meletakkan pujian pujian pada sebutan itu, 'azima syukrihi, besarnya, tingginya, besarnya kesyukuran itu. Wa tawa bukan sana wa tawa athna'a dzikrihi 'azima syukrihi, dan Allah Ta'ala meletakkan ketika pujian itu, besarnya kesyukuran yang daripada pihak Nabi SAW. Jadi pada nama Nabi itu terletaknya kepujian ataupun kemuliaan yang Tuhan nak sebut. Dan apabila menyebutnya, pada menyebutkan nama-nama tersebut itu menunjukkan besarnya kesyukuran yang ada. Wa amma ismuhu Ahmad, adapun nama Nabi Ahmad itu, nama Nabi Ahmad itu, maka benda ni Ahmad atas wazan af'alu. Jadi sini dia salah baris ni. Bukan salah baris tu, tak kena. Ismuhu Ahmad fa'af'alu. Ahmad daripada fa tu asing tu.
Af'alu. Ahmadu af'alu. Ahmadu af'alu. Itu wazan dia gitu. Itu mubalaghatan min sifatil hamdi. Af'al ini binaannya menunjukkan mubalaghah. Berlebihan, bersangatan pada pujian. Ahmadu. Wa Muhammadun mufa'alun. Muhammad itu mufa'al. Muhammad mufa'al. Atas wazan, atas acuan mufa'al. Itu mubalaghatan min kathratil hamdi. Itu juga mubalaghah. Menunjukkan bersangatan. Lebih dan bersangatan pada banyaknya puji. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam ajallu man hamid. Dialah orang-orang paling mulia di kalangan orang yang memuji. Wa afdalu man humid. Dan semulia-mulia orang yang dipuji. Wa aktsarun nasi hamda. Dan yang paling banyak manusia yang paling banyak memuji. Fahuwa ahmadul mahmudin. Dialah orang yang paling memuji di kalangan orang-orang yang memuji. Wa ahmadul hamidin. Ahmadul mahmudin, orang yang paling banyak dipuji daripada orang-orang yang dipuji. Wa ahmadul hamidin, orang yang paling banyak memuji di kalangan orang-orang yang memuji. Mahmudin yang dipuji, hamidin yang memuji, mahmudin yang dipuji, orang yang kena puji itu mahmudin. Hamidin, orang yang memuji. Maka Rasulullah tu, dia itu orang paling banyak kena puji dan dia adalah orang paling banyak puji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ahu liwa'ul hamdi yaumal qiyamah, bersama Nabi ada bendera pujian pada hari kiamat. Liyutimma lahu kamalul hamdi, supaya jadi sempurna bagi Nabi itu kesempurnaan pujian. Wa yatashahharu fi dhalikal arasati bi sifatil hamdi, dan jadi masyhur, jadi terkenal dan masyhur pada arasat. Arasat ni pada medan tersebut, pada mahsyar tersebut dengan sifat pujian. Wa yab'athuhu rabbuhu hunaka maqaman mahmuda, lalu Allah Taala beri kepada Nabi di sana kedudukan yang terpuji. Kama wa'adahu, sebagaimana yang dijanjikannya. Yahmaduhu fihi al-awwaluna wal akhiruna bi syafa'ati lahum, yang mana memuji akan Nabi itu orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dengan Nabi ini mensyafaat kepada mereka. Nabi-Nabi lain tak mampu bagi syafaat, Rasulullah seorang saja yang beri syafaat. Ini yang menyebabkan seluruh manusia sejak daripada awal sehingga akhir memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuftahu alaihi fihi minal mahamid, lalu dibuka Allah Taala kepada Nabi daripada pujian-pujian. Allah Taala ilhamkan lafaz-lafaz pujian. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma lam yu'ta ghairah, yang mana pujian itu tidak diberi kepada Nabi sebelum engkau, kepada orang lain. Wa samma ummatahu fi kutubi anbiya'ihi hammadin, dan Allah Taala namakan umat Nabi dalam kitab para Nabi yang dahulu itu dengan nama hammadin. Umat Nabi ini umat yang sangat banyak puji. Fa haqiqun ayusamma Muhammada wa Ahmada, maka amat layaklah, sesuailah dinamakan Nabi itu Muhammad dan juga Ahmad. Thumma fi hadhil ismaini, kemudian pada dua nama ini, min ajaibi khasaisihi, daripada keajaiban khususiah yang Tuhan beri, wa bada'i ayatihi, dan juga kemuliaan, kehebatan tanda yang Tuhan beri. Fanun akhar, ada ilmu lain, ada bentuk ilmu dan seni yang lain pula. Wa huwa anna Allah jalla ismuhu, bahawa Allah Subhanahu wa taala yang maha suci namanya itu, hama an yusamma bihi ma ahadun qabla zamani. Allah Taala menjaga daripada dinamakan dengan kedua-dua nama ini seseorang pun sebelum zaman Nabi. Antara perkara yang ahli sejarah dan ulama kaji, bahawa sebelum Rasulullah lahir ni, tidak ada orang sebelum tu daripada keturunan dia orang Arab ni yang letak nama Muhammad dengan Ahmad. Tak ada. Tidak ada. Seakan-akan Allah Ta'ala jaga daripada dinamakan dengan dua nama ini orang lain. Wa amma Ahmadul ladzi ata fil kutubi, adapun nama Ahmad yang datang dalam kitab-kitab terdahulu, min ba'di ismuhu Ahmad itu kan, wa basyarat bihil anbiya, yang diberi khabar gembira para nabi dengan Ahmad ini,
famana Allahu Ta'ala bihikmatihi, maka Allah Ta'ala halang daripada dengan hikmatnya an yusamma bihi ahadun ghairah, bahawa dinamakan dengan nama Ahmad ini selain pada Rasulullah. Wala yud'a bihi mad'uun qablahu, dan tidak mendakwa seseorang pun sebelum Nabi dengan dakwaan dia itu Ahmad Rasul itu. Hatta la yadkhula labsun, supaya tidak masuk keraguan ala dha'ifil qalbi au syak, supaya tidak masuk keraguan di atas hati orang yang lemah ataupun masuk syak dalam hati mereka. Tak ada orang nama Ahmad ni, tak ada. Sebab dalam kitab-kitab terdahulu Tuhan sebut, sebagaimana dalam Quran disebut min ba'di ismuhu Ahmad kan. Ada Ahmad ini nama disebut dalam kitab-kitab Taurat dan Injil, kitab-kitab terdahulu. Dan ketentuan Tuhan bahawa tidak ada orang pada zaman sebelum Rasulullah bangkit itu orang yang bernama Ahmad atau digelar sebagai Ahmad dan mengaku Nabi, tidak ada. Wa kadzalika Muhammadun aidan, begitu juga nama Muhammad. Lam yusamma bihi ahadun minal Arab, tidak dinamakan dengannya seseorang pun daripada orang Arab. Sebab itu apabila datuk Nabi, antara riwayat menyatakan yang menamakannya ialah datuknya kan. Bila orang tanya kepada Abdul Muttalib, kenapa kamu beri kepada anak cucu kamu ni nama yang tidak pernah diberi kepada nenek moyang kamu? Nama Ahmad Muhammad ni tak pernah diberi kepada orang-orang Arab atau nenek moyang mereka sebelum tu. Jadi ada orang Arab ni kadang mereka menamakan dengan nama yang biasa-biasa mereka gunalah. Contoh apa kita dengar macam nama orang-orang hebat lah, raja, sultan lah. Kadang mereka nama sama, Sultan Muhammad kedua, Muhammad ketiga. Sebab nak ambil itu kemuliaan nama itu. Jadi nama sama, Sultan Ahmad yang keempat. Jadi nama-nama tu kadang-kadang diulang-ulang balik. Diulang penggunaan. Tapi nama Muhammad ni tidak ada pada nama anak cucu keturunan yang Nabi Abdul Muttalib ni. Dan orang Arab ketika itu pun tidak ada lah. Cuma dia ada akan disebut nanti sikit lah berkaitan dengan isu ni. Jadi apa nama ni tidak ada dinamakan seseorang daripada kalangan Arab wala ghairuhum, dan tidak selain pada mereka. Ila an sya'a qubaila wujudihi, kecuali lah telah masyhur sebelum sekejap daripada ada wujud Nabi ni, sebelum sekejap daripada kelahiran Nabi, wa miladihi, dan kelahiran Nabi SAW, anna nabiyyan yub'atsu ismuhu Muhammad, bahawa seorang Nabi dibangkitkan namanya Muhammad. Kecuali hampir Nabi nak lahir tu ada kedengaran sikit. Fasamma qaumun qalilun minal Arab, maka menamakan kaum yang sedikit di kalangan Arab ni abna'ahum bidzalik, menamakan anak mereka dengan nama Muhammad. Wa raja'an ayakuna ahadahum huwa, supaya mereka mengharap bahawa salah seorang Nabi ni ialah salah seorang anak mereka. Jadi adalah sebahagian kecil je lah yang menamakan anak mereka dengan nama Muhammad ni. Ni bila berlaku ni? Ketika waktu hampir-hampir Rasulullah nak dilahirkan tu, dalam zaman ataupun tahun tersebut. Supaya harap bahawa anak mereka tu jadi Nabi. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah, tapi Allah Ta'ala lebih tahu di manakah dia nak meletakkan kerasulannya. Siapa dia ni? Kok kata ada nama tapi sikit ni. Wahum Muhammad bin Uhaihah ibnu Julah al-Ausi, daripada bangsa Aus. Muhammad ibnu Uhaihah. Wa Muhammad bin Salamah al-Ansari, Muhammad bin Salamah al-Ansari. Wa Muhammad bin Barra al-Bakri. Wa Muhammad bin Sufyan al-Mujashi'. Wa Muhammad bin Humran al-Ju'fi. Wa Muhammad bin Khuza'i as-Sulami. Wala sabi'a lahu. Jadi maknanya apa ni? Berapa orang ni? Muhammad bin Uhaihah, waktu Muhammad bin Salamah, Muhammad bin Barra, Muhammad bin Sufyan, Muhammad bin Humran, Muhammad bin Khuza'i. 6 orang saja. La sabi'a lahu, tidak ada 7. Oh, tengok begitu telitilah kiranya ilmu yang orang Arab ni lah, ataupun orang Arab ketika itu mereka dobik setiap ahwal yang berlaku pada sekitar, terutamanya pada berkait dengan kelahiran Nabi ni. Mereka cari siapa orang nama Muhammad ni. Jadi mereka kata tak ada orang, 6 orang ni. Hanya 6 orang ini saja yang ketika hampir Nabi nak lahir tu, jadi ada kabilah-kabilah Arab ni namakan anak mereka tu Muhammad juga. Ada 6 orang ini sahaja. Tak ada yang ketujuh.
Hak 7 tu Rasulullah lah, tapi makna orang lain tidak ada. Wa yuqalu, dan dikatakan awwala man tasamma bi Muhammadin, orang pertama yang dinamakan dengan Muhammad itu Muhammad bin Sufyan. Wal Yamanu taqul, dan bangsa Yaman berkata bal Muhammad bin Yahmud min al-Azdi. Dia kata ada seorang lagi namanya Muhammad ibnu Yahmud min al-Azdi, daripada kabilah al-Azdi. Thumma hamallah. Kemudian walaupun nama mereka Muhammad, Allah Ta'ala hamallahu kullaman tasamma bihi an yadda'iya nubuwata au yadda'iyaha ahadun lahu. Allah Ta'ala jaga setiap orang yang bernama dengan Muhammad ni bahawa dia mendakwa kenabian atau mendakwa akan kenabian orang lain bagi pihaknya. Jadi hak bernama Muhammad ni, Tuhan jaganya macam mana supaya tak berlaku keraguan dan syubhah ni. Tak ada di antara mereka yang mengaku Nabi atau orang lain yang dakwa bahawa Muhammad ini Nabi. Tidak ada. Sama ada dia mengaku diri Nabi pun tak ada, ataupun orang mendakwa dia itu Nabi pun tak ada. Nampak tak? Au yadhharu alaihi sababun yushakkiku ahadan fi amrihi, ataupun zahirnya suatu sebab yang menyebabkan berlaku syak seseorang pada perkara itu, hatta tahaqqaqat simatani lahu, sehinggalah nyata dan berlakunya tanda kedua-dua itu bagi Nabi SAW. Nama kedua itu bagi Nabi, sehinggalah Rasulullah bangkit lahir. Nama dia Ahmad, nama dia Muhammad. Walam yunaza' fihima, dan tidak dicabut sifat ataupun itu daripada kedua-duanya. Maknanya hanya tertentu sifat dan penamaan yang sebagaimana disebutkan Nabi itu ialah pada Rasulullah SAW saja. Walaupun orang lain ada nama Muhammad ketika itu, tapi tidak ada mereka mendakwa Nabi. Wa amma qawlu SAW wa anal mahi alladhi yamhullahu bil kufra. Adapun perkataan Nabi mengatakan akulah al-mahi. Mahi itu makna yang menghilangkan. Ya Allah Ta'ala hilangkan dengan sebabku kekufuran. Fafussira fil hadis, maka itu telah ditafsirkan dalam hadis. Wa yakunu mahwul kufri, dan maksud menghilangkan, menghapuskan itu menghapuskan kekufuran. Imma min Makkah wa biladil Arab, sama ada menghilangkan kekufuran daripada Mekah dan negeri-negeri Arab. Wa ma zuya lahu minal ard, dan apa yang dihimpunkan kepada Rasulullah daripada bumi ini, daripada bahagian-bahagian pembukaan negara Islam masuk ini, dihilangkan kekufuran. Dia makna tersebarnya Islam. Wa wa'ida annahu yablughu mulku ummatihi, dan apa yang Tuhan memberi wa'ida, Tuhan janjikan kepada Nabi akan sampai kerajaan kepada umatnya. Au yakunal mahwu amman, ataupun jadilah makna membersihkan dan menghapuskan tu dengan makna yang lebih umum. Bimakna zuhuri wal ghalabah, dengan makna zahir dan juga menguasai. Islam ni zahir di seluruh alam. Islam ini mengatasi kepada seluruh alam. Kama qala Allah Ta'ala liudhhirahu ala dini kulli, supaya jadi nyatalah, jadi zahirlah agama Islam ni di atas agama-agama yang lain. Wa qad warada tafsiruhu fil hadis, datang penafsiran itu dalam hadis, annahu alladhi muhiyat bihi, annahu alladhi muhiyat bihi sayyiatu man ittabah, bahawa dialah Nabi yang muhiyat bihi, yang dihapuskan dengan sebabnya, sayyiatu man ittaba'ahu, dosa-dosa orang yang mengikutnya. Al-mahi dengan makna apa ni? Ni antara makna jugalah bahawa Nabi ni yang menyapu. Apa maksud? Nabi dengan sebab Nabi ni disapu dan dihilangkan dosa-dosa orang yang mengikut Rasulullah SAW. Apa dia? Kita sebagai umat Nabi ni, kita ikut Nabi, kita ikut amalan Nabi. Dosa-dosa kecil kita dihapuskan dengan sebab kita melakukan kebajikan. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan dan kebaikan itu dapat menghilangkan dosa-dosa kecil. Wa qawluhu wa anal hashirul ladzi yuhsyarun nasu ala qadami, akulah al-hashir, yang menghimpunkan, yang mana dihimpunkan manusia di belakangku. Ai ala zamani, ai apa nama ni? Ala azimani wa ahdi, di atas perjanjianku dan di atas peganganku, ikatan aku. Ai laisa ba'di nabiyyun, tidak ada
selepas daripada aku ini nabi. Kama qala ta'ala wa khataman nabiyyin, dan Muhammad itu khataman nabiyyin, penutup kepada sekalian nabi. Wa summiya aqiban, dinamakan nabi ni aqib, yang menutup, yang menghabiskan. Li'annahu aqabal anbiya, kerana nabi ni yang mengiringi ghairahu minal anbiya, nabi-nabi lain daripada para nabi. Nabi ni yang paling last, dia mengiringi dan menutup kepada nabi lain. Wa fi sahihi, dalam hadis yang sahih disebut anal aqibul ladzi laisa ba'di nabiyyun, akulah yang menutup, yang mengakhirkan, yang tidak ada selepas aku nabi. Wa qila makna ala qadami, dikatakan makna ala qadami, dibangkitkan manusia di atas belakang tapak kakiku. Apa maksudnya? Ayyuhsyarun nasu bimusyahadati, dibangkitkan manusia dengan disaksikan oleh aku, makna aku dulu bangkit dulu. Kama qala ta'ala litaku, aku menjadi saksi kepada mereka. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya jadilah kamu saksi-saksi di atas manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah menjadi saksi ke atas kamu. Wa qila 'ala qadami, satu pandangan mengatakan 'ala qadami itu makna 'ala sabiqati, iaitu selepas daripada aku. Wa qala Allah Ta'ala anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, bahawa bagi mereka itu ada ketetapan kebenaran yang teguh di sisi Allah Ta'ala. Wa qila 'ala qadami, ini nak terang tentang makna 'ala qadami itulah. Ala qadami ay qudami, di depanku. Wa haulai di sekitar aku. Ay yajtami'una ila yaumal qiyamah, yang mana mereka itu berdatang, berhimpun mengelilingiku pada hari kiamat. Wa qila 'ala qadami 'ala sunnati, 'ala qadami dengan makna di atas sunnahku. Wa makna qawlihi li khamsatu asma', makna perkataan Nabi bagiku ada 5 nama. Qila innaha mawjudatun fil kutubil mutaqaddimah, bahawa 5 ini ada dalam kitab-kitab terdahulu. Wa 'inda ulul ilmi minal umami salifah, dan di sisi orang-orang yang mempunyai ilmu umat-umat terdahulu. Wallahu a'lam. Wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam li asyratu asma', ada juga diriwayatkan bahawa Nabi sebut aku ada 10 nama. Wa dzakara minha Taha wa Yasin, Taha dan juga Yasin. Hakahu Makki, ini diriwayatkan oleh Makki. Wa qad qila fi ba'dhi tafasir, diriwayatkan dalam sebahagian tafsir, Taha tu apa maksud? Innahu ya tahir ya hadi. Jadi seakan sikatan daripada ya tahir ya hadi. Wa fi Yasin, apa dia? Ya sayyidu. Hakahu as-Sulami an Wasiti wa Ja'far bin Muhammad. Wa dzakara ghairuhu, dan menyebut oleh orang lain, disebut bahawa li khamsatu asma', Nabi kata ada 10 nama. Fa dzakara al-khamsata allati fil hadits al-awwal, lalu disebut 5 nama sebagaimana hadis yang pertama. Wa qala wa ana rasulur rahmati wa rasulur rahati wa rasulul malahimi, akulah rasul rahmat, akulah rasul kerehatan, ada akulah rasul malahim, rasul yang diutuskan dengan berperang. Wa anal muqaffi, dan akulah yang mengakhiri. Qafaitun nabi, aku menutup kepada sekalian nabi, an-nabiyyin. Wa anal qayyim, akulah yang menegakkan, akulah qayyim. Al-qayyim makna al-jami'ul kamil, yang menghimpunkan, yang sempurna. Kadza wajadtuhu, begitulah aku dapati dinukilkan. Walam arwihi, tapi aku tidak riwayat. Jadi benda ada sebahagian ni, qayyim ni, aku dapati dalam kitab-kitab, tapi bukan aku riwayatkan secara sama. Wa ara anna sawabuhu, bahawa lafaz yang benarnya, sawabnya ialah Qutham, bukan qayyim. Jadi berlaku sikit tashif situ. Bukan qayyim sebab hurufnya sama. Qaf, ya, mim, rumahnya sama tu. Jadi sebab tu aku riwayat, bukan aku tak dapat riwayat, aku dapati dalam kitab nama Nabi yang disebut dalam kitab terdahulu ila kama zakarnahu ba'du, sebagaimana kami sebut lepas ini, an harbi, daripada al-harbi, wa huwa ashbah bit tafsir, itu lebih dekat kepada sebut al-qayyim itu bukan nama tapi penafsiran makna itu. Wa qad waqa'a aidan fi kutubil anbiya,
telah berlaku juga ada dalam kitab-kitab para nabi. Qala Daud alaihi salam, Nabi Daud berkata, Allahumma ba'ath lana Muhammadan muqimas sunnati. Ya Allah, bangkitkan kepada kami Muhammad yang menegakkan sunnah ba'dal fatrah, setelah daripada zaman kemendapan, zaman fatrah ni zaman ketiadaan. Faqad yakunul qayyimu bimakna. Jadi boleh jadi qayyim ni dengan makna, bukan dengan nama itu. Bukan namanya itu qayyim makna yang dimaksudkan itu qayyim, iaitu yang menegakkan, yang meluruskan. Warawan naqashu anhu, meriwayatkan naqash daripada Nabi SAW, li fil Qur'ani sab'atu asma', bagi aku dalam Quran ada 7 nama. Muhammadun wa Ahmadu wa Yasin wa Taha wal Muddathir wal Muzammil wa Abdullah. Wa fi hadithi an Jubair, daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, wa hiya sittun, ada 6. Muhammadun wa Ahmadu wa Khatamu wa Aqibu wa Hashiru wal Mahid. Wa fi hadithi Abi Musa al-Asy'ari annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsah, Nabi sendiri menamakan dirinya kepada kami. Asma'an, nama-nama. Fayaqulu ana Muhammadun wa Ahmadu wa Muqaffi wal Hashiru wa Nabiyyul Taubati wa Nabiyyul Malhamati wa Nabiyyur Rahmah. Nabi Taubat, Nabi bagi malhamah perang, Nabi yang rahmat. Wa yurwa al-marhamah war-raha. Ada riwayat kata marhamah, ada yang mengata riwayat raha, kerehatan. Wa kullun sahihun insya-Allah, dan kesemuanya itu sahih, dia kata insya-Allah taala. Jadi rasanya panjang juga berkaitan dengan ini. Jadi kita berhenti di situlah. Kita insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Panjang umurnya berkaitan dengan penafsiran dari lafaz-lafaz tentang nama Nabi yang belum disebut tu, antaranya Muqaffi, apa maksud, Al-Aqib dan seumpamanya, insya-Allah taala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع